Jadi tuan-tuan, kita berjumpa kembali dengan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar, kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling amanah, manusia yang terlalu banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang tak pernah patah balik ke belakang, tak pernah putus asa untuk membawa ajaran yang benar, seorang manusia yang berjuang dengan apa saja yang ada pada dirinya, dari segi kedrat, dari segi kekuatan, dari segi harta, dari segi apa saja tuan-tuan, untuk membolehkan hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebagai manusia yang percaya kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, tambahan pula kita ni merupakan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak patutlah kalau kita tak terasa apa-apa pada bulan ni. Birthday kita pun kita seronok tuan-tuan, kita sambut. Birthday isteri kita, mak kita, ayah kita, anak-anak, adik-beradik kita pun kita sambut. Birthday kawan-kawan pun sekurang-kurangnya kita hantar ucapan tuan-tuan. Lah nak keluar lah, COVID tak boleh ramai-ramai, kurang-kurang kita hantar satu WhatsApp kat dia, satu mesej selamat hari raya sambil kita doakan kebaikan untuk dia. Itu terang manusia biasa sama kita tuan-tuan, apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak cakap tentang hukum tuan-tuan, cukuplah lama dah setiap kali mai Rabiul Awal dia akan bunyi satu bid'ah, orang buat maulid lah apalah. Masuk mai bulan Ramadan dia duk buat tarawih bergaduh 8:20 lah. Penat dah tuan-tuan duk bergaduh. Gaduh tak habis. Hak lah ni pun duk bergaduh merata dah tak tahu. Saya pun jumpa minggu lepas, bulan lepas tuan-tuan jumpa lain. Bulan ni jumpa lain. Melompat dah apa. Dan ni semua orang pekat berubah, bergaduh, lompat pergi sana, aku lompat pergi sini, tak tahu tuan, pening tuan-tuan deh. Kita serahlah ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapa-siapa yang boleh bawa Islam tu dia akan ada dengan kita insya-Allah. Tuan-tuan, bid'ah yang selalu dibunyikan pada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, sebenarnya bagi saya mudah, pendapat peribadi saya. Di atas kita dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sambut birthday Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam kita sambut birthday kita tuan-tuan. Beli kek, pacak lilin, tiup, menyanyi happy birthday dah. Sambutan maulid yang diadakan biasanya tuan-tuan daripada dulu lagi bukanlah datang daripada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham. Tak apa nak saya ambil sikit lah. Bukan daripada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benda tu datang selepas daripada zaman tu. Dibawa oleh para ulama. Sebab apa tuan-tuan? Biasanya bila Rabiul Awal ni kalau tuan-tuan perasan, banyak masjid, tempat, surau dan sebagainya, dia buat forum, dia buat ceramah khusus, cerita, ada yang diskusi kitab pasal kitab Syama'il, apa-apa saja berkenaan dengan Nabi SAW. Sekurang-kurang ada waktu untuk kita nak kenal Nabi SAW dengan lebih mendalam, nak mendatangkan cinta, nak mendatangkan kasih tuan-tuan. Kalau kita ikut, kita faham apa kepentingan besar kita cinta kat Nabi SAW tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan dapat syafaat. Nabi SAW bila ke akhirat, Nabi nampak wajah kita, Nabi senyum, Nabi panggil kita duduk dengan Nabi SAW. Bila lepas hisab nak pi ke nak pi ke mizan, nak timbang tu tuan-tuan, kurang-kurang lalu kat telaga Nabi SAW, kita nak pi minum telaga di situ tuan-tuan, kurang-kurangnya kita dipersilakan masuk, tak dihalau tuan-tuan. Sekurang-kurangnya Nabi SAW boleh tolong kita tuan-tuan ketika mana timbang amalan belah kiri berat pada kanan tuan-tuan. Tapi nak dapat benda tu tuan-tuan, kena bagi kenal Nabi, kena bagi cinta, sayang, suka kat Nabi SAW. Macam mana cara dia tuan? Kalau bulan Rabiul Awal pun kata tak boleh buat benda ni, bid'ah apa dan sebagainya, habis tu nak buat bila? Sajalah nak tanya kok pok-pok duk bunyi ni. Kalau kata Rabiul Awal pun kita tak besar benda ni tuan-tuan, habis tu nak buat bila? Apa yang hampa buat? Kalau setakat duk tulis buku, minta maaf, bukan saya nak menghina mana-mana tuan-tuan, buku lah di zaman lah ni, anak-anak muda tak minat dengan buku. Kehidupan anak-anak muda ni tuan-tuan lain daripada kita ni tuan-tuan. Semua duk menempel dengan handset, main game tu, main game ni, masuk media sosial, yang tu, yang ni. Kita tak buat benda-benda tu.
Jadi sekurang-kurangnya bila ada benda macam ni tuan-tuan, kita hidupkan kembali, nak semarak cinta Nabi SAW. Bila kita sayang kat Nabi tuan-tuan, barulah kita boleh dapat syafaat Nabi, baru kita boleh diakui sebagai umat baginda Nabi SAW. Saya nak memetik satu rangkap patah yang disebut oleh Asy-Syaikh Sahibus Samaha, Dr. Nuh Al-Qudah, mufti Jordan yang paling berpengaruh dalam sejarah negara Jordan. Dia berkata tuan-tuan, tidak syak lagi bahawa sesungguhnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa adalah daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung kepada kita semua, dan daripada nikmat Allah yang paling berharga buat umat ini. Maka adalah sangat patut untuk kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tuan-tuan? Kalau Nabi SAW tak ada tuan-tuan, belum tentu kita masuk syurga tuan-tuan. Kita dah ni agama apa pun tak tahu. Kemuliaan kita yang saya sebut awal tadi tuan-tuan, kemuliaan kita di sisi Allah kan ni tuan-tuan, sebab kita mengaku Allah tu Tuhan. Siapa yang ajak kita Allah tu Tuhan? Sedangkan pada satu masa ni tuan-tuan, yang betul-betul sembah Allah mengikut ajaran Nabi-Nabi terdahulu, ikut ajaran Hanif, agama Nabi Ibrahim AS, ahli-ahli kitab, dah tak ramai dah pada zaman mula kelahiran Nabi SAW. Kalau tak ada Nabi Muhammad ni tuan-tuan, siapa nak kembangkan kembali agama Allah ni tuan-tuan? Siapa yang nak bawa supaya manusia menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya tuan-tuan? Itu yang kata, maka kedatangan Nabi membawa satu manfaat yang cukup besar. Takkan kita tak boleh nak ra'i. Okey, fine. Hampa tak mau ra'i, hampa kata benda ni tak betul, fine, ikutlah. Tapi untuk saya tuan-tuan, kalau setiap hari kita diminta bersalawat kepada Nabi SAW, setiap hari tuan-tuan, takkan bila mai hari bersedia baginda kita tak mau nak sambut dengan lebih meriah? Dengan cara macam mana? Dengan cara kita buatlah apa pun, asalkan benda tu benda yang bermanfaat. Bukan kata kita nak hura-hura macam bersedia, kita tak ada kan. Moga-moga dengan mengingati baginda, kita boleh kenang jasa baginda, boleh hayati kesusahan baginda, boleh timbul rasa, ya Allah, aku teringin nak jumpa dengan Nabi SAW. Ya Allah, rindunya aku untuk nak berjumpa sesusuk tubuh yang mulia ni, ya Allah. Jadi inilah ruang dia. Sambil-sambil kita ajak anak-anak kita tuan-tuan. Hari ni kita mungkin kenal Nabi SAW, anak-anak kita kenal ya. Tuan-tuan, anak-anak kita kenal tim-tim Korea yang duk pergi menari melompat tu lebih daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tu. Orang-orang muda zaman ni tuan-tuan boleh sebut salah silah player bola sepak tuan-tuan, lebih daripada nak sebut, kurang-kurang kata boleh main 7 nama cukup lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nak sebut sampai habis tuan-tuan. Orang zaman sekarang dah tak minat dah sangat dengan agama-agama ni tuan-tuan. Siapa yang nak pancing mereka tarik balik? Siapa nak ajak mereka main balik? Siapa nak tanamkan rasa cinta benda-benda macam ni dalam hati mereka tuan-tuan? Kalau bukan kita. Kita pula duk pergi bangkah benda macam ni. Oh, benda ni tak boleh, bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan perkara baharu yang dibuat. Maksudnya kalau kata benda ni betul-betul bid'ah kita buat tuan-tuan, masuk neraka. Takkan duduk cerita pasal Nabi SAW, nak kenang kesusahan baginda, nak tanamkan rindu kat baginda, pakai semua kita masuk neraka. Asbab pasal apa? Duduk dalam maulid. Tak tahulah, kok kalau kata benda ni kalau jadi kontroversi pun jadilah tuan-tuan. Malas nak menengkak. Malas menengkak. Lantaklah. Siapa nak ambil, ambil. Siapa tak mau ambil, sudah. Cuma yang pasti tuan-tuan, tolong tambahkan rasa rindu kita kat Nabi. Tolong tambah rasa respect kita kat Nabi SAW. Bacalah sejarah baginda Nabi tuan-tuan. Kita akan jumpa kesusahan demi kesusahan, kelemahan demi kelemahan, kepayahan demi kepayahan. Daripada mula baginda duduk dalam perut ibunda baginda yang tercinta Sayyidatina Aminah lagi tuan-tuan, dah diuji. Lahir saja ayah tak ada, duk sat kawan ni tak ada, duk sat kawan tu tak ada. Seorang Nabi dengan kematian ni tuan-tuan, kira satu ujian yang macam dah biasa dah. Kematian mak, kematian ayah, adik-beradik tak ada, tunggai, duduk dengan orang, duduk dengan pak menakan tumpang. Lepas tu sekali pak menakan meninggal, lepas tu kahwin, anak kecil-kecil meninggal. Allah.
Tu baru cerita bab meninggal. Tak cerita lagi bab orang buat macam-macam kat Nabi SAW bila Nabi dilantik secara rasmi menjadi Rasul, menyampaikan amanah Allah. 23 tahun yang penuh dengan kesukaran, tuan-tuan. Start daripada hari Nabi dapat wahyu di Gua Hira, tuan-tuan, sampai hari Nabi wafat, tuan-tuan. Hujung-hujung tu je baru nampak macam relax sikit. Saat Nabi mula berhijrah ke Madinah, nampak macam makin relax. Tapi waktu duduk di Mekah, tuan-tuan, tegang. Pasal apa tegang? Apa yang berlaku? Apa yang Nabi buat? Semua tu untuk kita. Nabi nak pastikan sampai hari kiamat nanti, tuan-tuan, akan ada mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas Nabi. Satu orang saja. Maka tak logik lah, tuan-tuan. Tak masuk akal lah kalau kita kata benda ni pun benda-benda yang macam ni, tuan-tuan. Kalau tak mau pun berlapang dada lah. Okey, saya tak berminat dengan majlis maulid dan sebagainya. Tak payah main. Benda ni tak ada nas, benda ni tak ada apa. Okey, tak payah main. Tapi jangan kata orang yang rindu kat Nabi SAW ni buat benda yang tak betul. Kalau hamba kata benda tu tak betul, bawa main benda betul apa dia. Tunjuk. Okey, yang ni tak boleh, kita kena buat macam ni. Ni tak boleh, kena buat macam ni. Hampa kata tak boleh, tapi hampa sengit. Hampa tak bagi satu solusi. Habis tu masyarakat macam mana, tuan-tuan? Dah lah dengan keadaan akidah kita lah ni cacar marba, dengan liberal dia, dengan pluralisme dia apa semua, dengan LGBT hak tu hak ni semua duk main bangkit. Yang duk ada lah ni pun nak bagi tenggelam habis. Saya tak tuju kat siapa-siapa, tuan-tuan. Cuma nak bawa sama-sama, tuan-tuan. Perhebatkan salawat, perbanyakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun malam-malam tu, tuan-tuan, selawat sambil, orang kata selawat tu bagi pi ke hati, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, aku rindu kat kau. Sebut selalu, tuan-tuan. Dia benda ni dia payah nak main kalau kita tak kenal. Betul tak? Kalau kita tak kenal dia payah. Kalau kita kenal, kita tahu jerit payah, kita tahu susah dia, pasti benda ni akan terlekat dalam sanubari kita, tuan-tuan. Jadi ambil dalam bulan Rabiul Awal ni, tuan-tuan, kita belajar betul-betul pasal silsilah Nabi SAW. Kalau dengar mana-mana yang buat diskusi, bacaan kitab Syama'il ke, kitab apa ke yang berkaitan dengan Nabi SAW bulan ni, tuan-tuan, kalau ada kelapangan, hadirlah. Kalau ada kesempatan boleh pilah, tuan-tuan. Waktu ni ada, lepas ni tak ada lah, tuan-tuan. Memang masuk Rabiul Akhir, dia relax lah. Mai Rajab, dia bunyi dah Aidilfitri. Mula dah tailor pun tiba keluar. Okey, tempahan mai cepat, kami nak tutup dah. Baru Rejab dia kira nak Syawal lah. Ni duk ada saat ni dia main kalau lepas habis Rabiul Awal ni habis dia kira nak raya. Covid tak Covid dia tak nombor 2. Dia kira raya. Tengah hari tu punya raya Covid tu pun merata ceruk kita lepas tu Jadi mudah-mudahanlah sama-sama kita boleh tambahkan rasa keyakinan, kecintaan dan satu perasaan di mana mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, tuan-tuan.